Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua murid. Hari ini kita belajar matematik tahun 3. Tajuk kita hari ini adalah anggal, lebih atau kurang. Untuk itu sila rujuk buku teks kamu muka surat 15 hingga 16. Baiklah, kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Ingat, tajuk kita anggal, lebih atau kurang. Pertama, cikgu nak kamu tengok kepada gambar ini. Apa yang kamu dapat lihat dalam gambar ini? Botol air, ya, dan tali. Okey, apa yang kamu paham ataupun apa yang kamu fikirkan bila melihat gambar ini? Ya, kamu selalu bawa botol air ke sekolah dan kamu membawa air ke sekolah. Ingat, penting untuk minum air suam yang banyak. Okey, jangan kekurangan air dalam badan. Okey, lagi. Tali. Apa yang kamu paham tentang tali? Untuk mengikat. Ya, tali memang untuk mengikat. Lagi. Pernahkah kamu terfikir, jika orang tanya soalan begini, berapa isi padu air dalam botol itu? Boleh kamu jawab? Atau, berapa panjang tali itu? Apa jawapan kamu? Jadi inilah yang kita hendak belajar hari ini. Soalan ini kita boleh jawab dengan membuat anggaran. Saya ulang, soalan ini contohnya, berapa isi padu air dalam botol itu? Berapa panjang tali itu? Soalan ini kita boleh jawab dengan membuat anggaran. Jadi itulah tajuk kita pada hari ini, yaitu anggal, lebih atau kurang. Saya ulang, anggal, lebih atau kurang. Jadi, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah menyatakan set rujukan. Set rujukan maksudnya sesuatu yang ditunjukkan, contohnya ini. Ini sebagai set rujukan saya. Berapa keping duit shilling dalam bekas ini? Itu set rujukan. Ya, ini dipanggil set rujukan. Menggunakan perkataan lebih kurang. Lebih kurang. Kurang daripada dan lebih daripada. Tiga perkataan ini adalah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran ini nanti, kamu akan dapat menyatakan anggaran menggunakan tiga perkataan ini, yaitu lebih kurang, kurang daripada, dan lebih daripada. Ingat tiga perkataan ini objektif pembelajaran kita. Okey, menyatakan anggaran menggunakan tiga perkataan ini. Okey, seterusnya, anggaran. Anggaran maksudnya, bila kamu berada di rumah, bahasa mudahnya senang. Meneka. Berapa keping duit shilling dalam ini? Jadi, kamu teka berapa keping. Anggaran tidak semestinya jumlah sebenar. Itu namanya anggaran. Okey, dalam bahasa mudahnya ataupun bahasa pertuturan kamu di rumah, kita cakap macam ni, meneka. Berapa duit shilling dalam ini? Saya teka ada 100 keping duit shilling. Boleh jadi 200 keping duit shilling. Boleh jadi itu namanya meneka. Ataupun kita mengagak, agak-agak 100 keping. Agak-agak 200 keping duit shilling dalam ini. Itu adalah anggaran. Dalam bahasa matematiknya kita panggil anggaran. Okay, dalam bahasa mudahnya yang kita tuturkan di rumah, meneka, mengagak dan sebagainya. Kita teka, main teka-teka. Jadi, dalam bahasa matematik kita panggil ini adalah anggaran. Okay, anggaran kita menggunakan tiga perkataan tadi, yaitu lebih kurang, kurang daripada, dan lebih daripada. Tiga perkataan ini penting. Ini objektif kita. Jadi,
frasa 3 ini boleh digunakan untuk membuat anggaran. Oke, kita tengok lebih daripada terlebih dahulu. Ada 2 botol di sana, botol A, botol B. Kalau kamu lihat, sudah semestinya air dalam botol A lebih daripada air dalam botol B. Oke, dan perhatikan benda yang penting di sini adalah lihat isi padu botol B 50 ml. Kalau isi padu botol B 50 ml, berapa isi padu dalam botol A? Boleh kamu anggarkan berapa isi padu air dalam botol A? Jadi bila kamu anggarkan, kamu gunakan perkataan lebih daripada. Kenapa kita gunakan perkataan lebih daripada? Sebab benda yang kita nak bandingkan itu, botol A di sebelah sini kelihatannya lebih daripada botol B. Jadi bagaimana kita nak menyatakan anggaran ini? Ada idea? Caranya? Lebih daripada. Kita bandingkan kedua-duanya, dekatkan botol tersebut, semestinya botol A itu lebih. Jadi cara kita menyatakan dia adalah isi padu air dalam botol A lebih daripada 50 ml. Saya ulang. Isi padu air dalam botol A lebih daripada 50 ml. Itu cara kita membuat anggaran untuk isi padu air dalam botol A, yaitu menggunakan perkataan lebih daripada diikuti oleh berapa jumlah isi padu botol B. Saya ulang, isi padu air dalam botol A lebih daripada 50 ml. Ingat isi padu kita sebut dalam mililiter. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Tali. Ini ikatan. Nanti dah masuk pengakap nanti, ataupun kamu tahun 4 nanti, kamu ambil pengakap, kamu akan buat ikatan ini. Okey, ini adalah ikatan. Okey, lebih daripada. Tengok tali A dan tali B. Kalau kita lihat, memang kita nampak tali A itu lebih daripada tali B. Lebih daripada tali B. Okey, tali B dia letak ukuran. Ukuran tali B adalah 100 cm. Ukuran tali B adalah 100 cm. Jadi, berapakah anggaran bagi tali A? Ada contoh yang di depan tadi. Jadi sekarang mungkin kamu boleh teka apakah jawapan dia. Okey. Kita boleh katakan begini. Tali A lebih daripada 100 cm. Tali A lebih daripada 100 cm. Kalau kita buat perbandingan di sini, memang kita nampak dengan jelas bahawa tali A ini adalah lebih panjang daripada tali B. Tali B pula 100 cm. Jadi sudah semestinya tali A ini lebih daripada 100 cm. Faham? Okey, saya ulang. Tali A lebih daripada 100 cm. Kita merujuk kepada tali B. Tali B tadi 100 cm. Jadi tali A ini semestinya memang lebih 100 cm. Sebab dalam gambar itu dia memang lebih panjang. Boleh ya? Okey. Kita kepada slide yang seterusnya. Ultraman Taro dengan Ultraman Z. Cikgu masa kecil-kecil dulu, cikgu suka Ultraman Taro. Ultraman Z belum keluar lagi. Ultraman Z keluar di hujung tahun 2000. Okey, baru keluar Ultraman Z, Ultraman Taro, Ultraman apa semua. Okey, jadi itu cerita tentang Ultraman. Jadi, ya, memang seronok cerita tentang Ultraman. Okey, apa yang kita nak belajar di sini? Kamu tengok Ultraman Z ini, badan dia lebih besar. Nampak? Badan dia lebih besar daripada Taro. Kelihatannya lebih besar. Jadi, di sini
Ultraman taruh 70 kilogram. Oke, di sini kita membandingkan jisim. Jisim boleh juga kita sebut sebagai, kalau bahasa mudanya, berat. Oke, berat sesuatu itu. Oke, berat itu kita panggil jisim. Nanti kita akan belajar jisim. Jisim adalah berat. Oke, dan tahun 2 lepas pun kita ada belajar jisim. Oke. Lebih daripada, cikgu nak tunjukkan anggaran lebih daripada ini. Oke, lihat Ultraman taruh. Oke, Ultraman taruh. Ini Ultraman taruh. Berat Ultraman taruh dia nyatakan di sini 70 kilogram. Jadi boleh tak kamu anggarkan berapakah jisim Ultraman Z? Berapa jisim Ultraman Z? Jika rujukan kita adalah Ultraman taruh. Ultraman taruh adalah 70 kilogram. Jadi berapa jisim Ultraman Z? Menggunakan perkataan lebih daripada. Dapat? Oke, saya pasti kamu dapat buat bersama dengan ibu bapa kamu di sana. Oke. Kita gunakan perkataan lebih daripada. Jadi, kita boleh katakan begini. Jisim Ultraman Z lebih daripada 70 kilogram. Jisim Ultraman Z lebih daripada 7 kilogram. Sebab Ultraman taruh 70 kilogram, Ultraman Z kelihatannya lebih besar, jadi semestinya dia lebih daripada 70 kilogram. Terbakar. Okey. Sekarang kita pergi kepada frasa yang kedua, yaitu kurang daripada. Tadi kita sudah buat lebih daripada, sekarang kurang daripada. Oke, kurang daripada pun kita merujuk pada kuantiti, panjang, tinggi dan sebagainya yang kita boleh buat perbandingan. Oke, sekarang kita tengok bola. Di sini ada bola yang kita kategorikan kumpulan bola A dan kumpulan bola B. Sekali imbas kita tengok gambar, kita sudah tahu bola A itu memang kurang daripada bola B. Betul? Jadi sekarang kita tengok rujukan kita, yaitu bola B. Berapa biji bola B? Bola B maafkan saya. Bola B 30 biji. Okey. Andai kata bola B ini 30 biji. Jadi bagaimana kamu nak membuat anggaran untuk bola A? Menggunakan perkataan kurang daripada. Jadi caranya adalah begini. Ya, kita gunakan perkataan kurang daripada. Kita boleh sebut macam ni. Boleh nyatakan macam ni. Bola A kurang daripada 30 biji. Jadi bola A kurang daripada 30 biji. Jadi bila kita sudah dapat buat anggaran macam ni, kita sudah dapat gambaran bahawa bola A ini memang kurang 30 biji. Jadi kita akan dapat buat anggaran bola A ini kemungkinan 29, 20, 10 atau sebagainya. Sebab dia kurang daripada 30. Dia tidak boleh melebihi 30. Jadi bila kita pandai buat anggaran macam ni, senang untuk kita membuat pengiraan nanti. Jadi bila kita tengok nombor 5 dengan 6, 10 dengan 20, kita anggarkan dulu berapa jumlah dia. Jadi senang untuk kita membuat pengiraan nanti. Itu pentingnya kita belajar anggaran ini. Jadi 3 perkataan tadi, yaitu lebih kurang, lebih daripada, dan kurang daripada. Okey, sekarang kita belajar kurang daripada. Jadi sekarang jika kita tengok rujukan di sini, rujukannya adalah bola B 30 biji. Jadi bola A kita boleh katakan kurang daripada 30 biji. Bola A kurang daripada 30 biji. Jadi kita tak payah kira lah. Okay, sebab kita membuat anggaran, kita belum membuat pengiraan. Yang penting kita tahu dia kurang daripada
ataupun lebih daripada ataupun lebih kurang. Jadi itu yang penting pada hari ini. Tak payah kira, bola ini kamu tak payah kira. Saya tahu ada yang cuba mengira bola ini. Oke, tak payah kira. Oke, tapi apa-apapun tahniah kepada kamu sebab mengira. Matematik memang mengira. Oke, seterusnya. Botol air lagi. Oke. Kita gunakan lagi perkataan kurang daripada. Oke, tapi rujukan kita sekarang adalah botol A. Dan bila kita nampak seimbas lalu, memang kita nampak air dalam botol B itu memang kurang daripada air dalam botol A. Jadi sekarang rujukan kita adalah botol A. Boleh tak kamu kenal pasti berapa isi padu botol A? Bagus. Ada yang jawab 100 ml. Ingatlah, isi padu digunakan untuk cecair. Kalau kita sebut cecair, kita gunakan mililiter ataupun liter. Oke, itu untuk sukatan cecair. Oke, jadi sekarang ini isi padu air dalam botol A adalah 100 ml. Jadi sekarang kamu anggarkan berapa isi padu dalam botol B menggunakan perkataan kurang daripada. Bagaimana kamu hendak menyatakan dia? Ada yang sudah dapat? Tanya. Oke. Jadi kita bandingkan dia, dekatkan kedua-dua botol tersebut, baru kita nampak. Memang kelihatan botol ini yang lebih banyak kan? Botol B memang sedikit. Jadi kita gunakan perkataan kurang daripada. Jadi cara kita menyatakan dia adalah isi padu air dalam botol B kurang daripada. Isi padu air dalam botol B kurang daripada. Kita sebut isi padu botol A 100 ml. Jadi kita sebut ini 100 ml. Jadi itu cara dia. Oke, menggunakan perkataan kurang daripada. Oke, tali lagi, muncul lagi tali. Oke, sekarang rujukan kita untuk tali ini adalah A, yaitu tali A. Dan kita gunakan perkataan kurang daripada. Oke, bagaimana kita hendak membuat anggaran berapa panjang tali B? Berapa panjang tali B? Rujukan kita adalah tali A. Tali A, kalau kamu nampak, ukuran dia adalah ukuran tali A adalah 130 cm. Jadi dari rujukan tali A ini, kita boleh anggarkan tali B menggunakan perkataan kurang daripada. Ada yang sudah dapat jawab? Bagus. Oke, jadi cara dia baca ni. Oke, cara menyatakan anggaran dia macam ni. Tali B kurang daripada 130 cm. Jadi bila kita nampak kedua-dua tali ini, kalau kita lihat kedua-dua tali ini, memang nampak tali A itu lebih panjang daripada tali B. Dan tali A, andai kata tali A ini 130 cm. Jadi kita boleh nyatakan tali B kurang daripada 130 cm. Bila kita dapat buat anggaran macam ni, kita akan ada gambaran bahawa tali B ini adalah memang dia kurang daripada 130 cm. Dia tak akan 150. Dia tak akan 140. Sebab kita sudah dapat anggaran bahawa dia memang lebih pendek. Jadi itu pentingnya membuat anggaran. Jadi saya ulang semula. Tali B kurang daripada 130 cm. Baiklah, kita pergi kepada seterusnya. Ultraman lagi. Okey, tidak apa. Okey, Ultraman. Lepas habis pelajaran ni, pukul 12 tengah hari nanti, bolehlah tengok Ultraman sekejap. Okey. Tapi sekarang beri perhatian di sini.
Oke, beri perhatian di sini. Oke, tengok Ultraman. Hai Ultraman. Hai Ultraman. Hai Ultraman. Oke. Apa yang kita nak belajar di sini adalah kurang daripada. Oke, kita gunakan jisim. Jisim ni untuk berat lah. Oke, jisim kamu berapa? Nanti boleh pergi kepada alat penimbang dan ukur sendiri jisim kamu. Jangan terlebih BMI pula. Oke, ukur jisim, ukur tinggi, bahagikan, itulah BMI kamu. Pastikan BMI kamu sentiasa ideal. PJ kan, PJK. Oke, jadi katakan Ultraman Z berat ataupun jisim Ultraman Z ini 100 kg. Jisim Ultraman Z 100 kg. Ultraman Z besar lah, okey? Dia besar daripada kita, okey? Jadi tidak mustahil dia 100 kg. Okey? Jadi kalau Ultraman Z ini 100 kg, boleh tak kamu anggalkan berapa jisim Ultraman Taro? Kalau kita lihat gambar ini, kita nampak bahawa Ultraman Taro ini lebih kecil kan? Jadi, bila kita buat anggaran, kita boleh gunakan perkataan kurang daripada. Kurang daripada. Sebab kita tidak dapat membuat anggaran yang tepat untuk Ultraman Taro. Jadi, kita boleh gunakan perkataan kurang daripada dengan merujuk kepada Ultraman Z tadi. Jadi, macam mana kita sebut? Okey. Ultraman Z 100 kg. Jadi, kita menganggal Ultraman Taro. Berapa jisim Ultraman Taro? Jadi, kita boleh sebut macam ni. Okey, menggunakan perkataan kurang daripada tadi. Okey. Jisim atau berat Ultraman Taro kurang daripada 100 kg. Ingat perkataan dia, kurang daripada 100 kg. Perkataan itu yang penting, kurang daripada 100 kg. Jisim atau berat Ultraman Taro kurang daripada 100 kg. Okey. Okey, seterusnya. Terbakar lagi. Kesian. Dia balik ke langit sana. Okey. Okey, ini yang ketiga. Anggaran sesuatu kuantiti dalam nombor yang hampir. Okey, kita juga boleh membuat anggaran menggunakan nombor yang paling hampir. Contohnya tadi ini lah. Ini. Berapa shilling dalam ini? Baiklah. Sekarang kita membuat anggaran dengan perkataan lebih kurang. Okey, iaitu anggaran suatu kuantiti kita boleh sebut dalam nombor yang hampir. Okey, kalau kamu perhatikan dua botol di sini. Jika isi padu air di botol A adalah 100 ml, berapakah anggaran isi padu air di botol B? Macam mana kamu hendak membuat anggaran botol ini? Jadi, untuk ini kita gunakan perkataan lebih kurang. Okey, lebih kurang. Okey, kita bandingkan kedua-dua botol ini. Kita bandingkan kedua-dua botol. Dan botol A adalah 100 ml. Manakala botol B adalah separuh dia. Okey, botol B adalah separuh atau setengah. Jadi sekarang kamu ada gambaran berapa jumlah isi padu air dalam botol B. Jika botol A 100, ini pula separuh, jadi 100 ini kamu boleh bahagikan dua. Jadi botol B adalah lebih kurang 50 ml. Itu cara kita menggunakan perkataan lebih kurang. Okey, lebih kurang 50 ml. Okey, sekarang saya cuba gunakan blok 100 untuk menerangkan. Okey, andai kata isi padu di botol A tadi adalah blok 100. Okey, andai kata isi padu ini adalah 100 ml, ini kita tukar kepada blok 100. Cikgu nak cuba sampaikan separuh tadi. Okey. Okey, isi padu botol B pula separuh. Separuh daripada botol A. Jadi, kita buat begini. 100 blok tadi kita bahagikan kepada dua bahagian. Okey, 100 blok kita pecahkan kepada
blok 10, blok 10. Jadi sekarang kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 blok 10 di sini. Jadi kemudian kita pecahkan dia. Oke? Kita pecahkan kepada separuh. Separuh ke sebelah kanan dan separuh lagi ke sebelah kiri. Jadi sebelah kanan ada 50, sebelah kiri pun ada 50. Oke, itu maksud separuh. Jadi sama juga dengan botol ini. Oleh itu kita boleh katakan 100 ml tadi 50 50. Jadi isi padu air dalam botol B lebih kurang 50 ml. Ingat tadi ya, isi padu air dalam botol A adalah 100. Isi padu air dalam botol B separuh. Jadi saya bandingkan menggunakan blok 100 ini. Oke, blok 100 ini kita pecahkan kepada blok 10. Oke, ada 10 blok 10 di sini. Oke, apa yang saya nak terangkan di sini adalah separuh. Perkataan separuh atau setengah menggunakan blok 100 ini tadi supaya kamu nampak lebih jelas lagi. Jadi blok 100 ini saya sudah pecahkan jadi 10 10 10 kan. Jadi di sini ada 10 batang blok 10. Jadi kita pecahkan kepada separuh. Ini maksudnya separuh. Ada separuh setengah blok, separuh atau setengah blok 10 ini ke sebelah sini. Dan separuh lagi ke sebelah sini. Jadi sebelah sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 blok 10 maksudnya 50. Sebelah sini pula sama. 1, 2, 3, 4, 5. 5 blok 10 juga adalah 50. Jadi ini kita panggil separuh. Oke, sebelah sana sama, sebelah sini pun sama. Jadi 50 sebelah, 50 sebelah. Sama juga dengan isi padu air tadi kan. Botol itu adalah botol A 100, botol B separuh. 100 tadi kita bahagikan 2, 50 50. Jadi botol B ini adalah lebih kurang 50 ml. Jadi oleh itu di sini tengok perbandingan dia. 100 kan? 100, botol A adalah 100, jadi botol B adalah separuh dia. Jadi kita boleh katakan isi padu air dalam botol B lebih kurang 50 ml. Boleh paham di sini ya? Oke. Jadi 50 ml. Jadi kita sampai kepada bahagian rumusan. Jadi apa yang paling penting adalah menganggal menggunakan perkataan lebih kurang, kurang daripada dan lebih daripada. Itu objektif pembelajaran kita pada hari ini, di mana kamu dapat menyatakan anggaran sesuatu kuantiti menggunakan set rujukan dengan perkataan 3 yang penting ini tadi. Apa dia? Lebih kurang, kurang daripada, dan lebih daripada. 3 perkataan ini. Oke. Dan juga perkataan yang kamu belajar hari ini adalah kuantiti. Apa itu kuantiti? Kuantiti maksudnya jumlah barang. Ini kuantiti. Berapa kuantiti shilling dalam bekas ini? Oke, itu kita panggil kuantiti. Jisim. Jisim adalah berat. Oke, kita juga boleh anggarkan kuantiti, kita juga boleh anggarkan jisim. Oke, contohnya berapa jisim cikgu? Nanti balik sekolah di dalam kelas nanti kamu bagi tahu saya berapa jisim cikgu. Oke, nanti cikgu bagi sebiji gula batu. Oke, itu yang kita boleh anggarkan, jisim ataupun berat kita boleh anggarkan. Oke, kita lihat orang tu, badan besar. Anggarkanlah. Badan kecil. Anggarkanlah. Tinggi. Anggar berapa tinggi dia. Rendah, berapa rendah. Oke. Isi padu. Isi padu adalah merujuk kepada cecair, yaitu air yang diukur dalam mililiter ataupun liter. Oke. Dan panjang. Panjang pun kita boleh anggarkan berapa sentimeter, berapa meter, berapa kilometer, itu panjang. Kita boleh anggarkan. Oke. Dan mungkin size juga kita dapat anggarkan. Jadi itu pelajaran kita pada hari ini, yaitu anggar lebih atau kurang
dengan 3 perkataan. Apa dia? Lebih kurang, kurang daripada, lebih daripada. 3 perkataan ini yang sangat penting. Okey? Jadi, selain daripada itu, ada juga perkataan separuh. Separuh maksudnya setengah. Okey? Kalau satu itu 50, berapa separuh dia? 25. Kalau 1000, berapa separuh dia? 500. Okey? Itu maksud separuh. Kalau 10.000, berapa separuh dia? 5.000. Itu maksud separuh. Separuh maksudnya setengah. Jadi, itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Lepas ini, kamu akan jawab kuis dalam kuisi. Sekian, terima kasih.